Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini insya-Allah kita akan sambung pula pengajian kita daripada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Setelah daripada kita baca perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala daripada perkataan kata wa habibu rabbil alamin, insya-Allah kita akan sambung pula kata dia pada perkataan yang ke-43. 43. Dia katakan di sini, qala rahimahullahu ta'ala wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Makna lagu mana? Maknanya, dan tiap-tiap yang mengaku jadi nabi kemudian daripadanya, iaitu daripada nabi kita alaihi salatu wassalam, maka sesat dan hawa nafsu. Ini ni nak menolak dan hendak membatalkan dakwaan-dakwaan kenabian setelah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ni hendak menunjuk kata Nabi kita adalah penutup, penyudah bagi segala nabi-nabi. Maka apabila kita tu mengetahui dengan cara jelas dan putuh kata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyudahi, penutup bagi segala nabi-nabi, di situlah kita mengetahui dengan jazam bahawa tiap-tiap dakwah bagi nabi selepas daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah dakwaan yang batilah, dakwaan yang batil, yang tak pakah, dakwah yang tak benar. Itu makna kata al-ghay. Ghayyun lawa bagi rusyd, mana pertunjuk. Ghay di sini makna gana, mana sesat. Lawa dia baginya iaitu pertunjuk. Dan hawa, hawa ni lawa dia al-huda. Al-hawa lawa dia al-huda, mana pertunjuk juga. Maka tiap-tiap
dakwa Nabi, tiap-tiap orang hak dakwa kata jadi Nabi, selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna kata lagu mana? Tiap-tiap orang hak dakwa jadi Nabi selepas daripada kebangkitan Nabi kita. Selepas daripada kebangkitan Nabi kita, sama ada masa yang dakwa tadi tu masa hidup lagi Nabi, ataupun lepas daripada kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dakwah itu adalah batilah, adalah batil, tak pakai. Kita ingat kata setelah daripada Allah Ta'ala bangkitkan Nabi, jadi Rasul, maka orang yang dakwa kata jadi Nabi lepas daripada Tuhan letak lantik dia jadi Nabi, maka dakwah itu adalah batilah, tak terpakai. Tak kira lah nak dakwa kata jadi Nabi Melayu ke, Nabi Arab ke, Nabi orang Barat ke, ikutlah. Semua adalah batilatun, tak terpakai. Ini perkara-perkara yang kita kena reti, kena tahu. Kerana orang yang dakwa jadi Nabi bukan makna kata dia tak fasih, dalam arti kata dia nak menyatakan hujah-hujah yang dia nak bawa datang tu. Tak. Nyata, jelas, fasih. Tetapi semua dakwah itu dibilai kata tak benar. Nak sekatkan kita daripada nak menerimakan perkara-perkara yang tak benar tadi. Daripada perkara-perkara yang tak benar tadi. Jadi Allah kata menepati kata wa kullu da'wan nubuwwati ba'dahu fa ghayyun wa hawa. Ghayyun di situ makna dusta dan menzalimi dirinya sendiri. Orang yang dakwa jadi Nabi pun zalim diri sendiri. Orang yang ikut dakwah itu pun zalim juga kepada dirinya sendiri. Ada ke orang dakwa? Ada. Nabi-Nabi ni benar seorang yang dapat wahyu daripada Tuhan. Daripada mana? Daripada Tuhan. Nabi ni orang yang dapat wahyu daripada Tuhan. Maka orang dakwa kata ia jadi Nabi, Allah kata ia menepati kata ia dapat wahyu juga daripada Tuhan. Maka zalim orang pasal ni. Tuhan hukum kata orang pasal itu adalah orang zalim. Sebagaimana Tuhan menerangkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-An'am ayat 93. Tuhan kata kan? Tuhan kata, "Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapa lagi nak lebih zalim kepada dirinya sendiri daripada mereka yang dusta di atas Allah Subhanahu wa taala. Dusta di atas Tuhan, mana lagu mana? Mana boleh banyak di sini. Wa emma dia mengaku jadi nabi, jadi rasul. Wa emma dia dusta di atas ajaran Tuhan. Hak Tuhan haram dia kata halal, hak Tuhan halal dia kata haram. Itu masuk di dalam wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Satu lagi, au qala uhiya ilayya. Ataupun dia kata diwahyukan kepada aku. Ya ayat kata dia ni dapat wahyu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pun jawab, walam yuha ilaihi syai'. Sedangkan Tuhan itu tak ada beri wahyu kepadanya sesuatu pun. Wahyu tak ada siapa kali ke dia. Cuma dia duk berasa kata dia ni, duk dakwa kata dia ni dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Dan mereka yang zalim juga iaitu mereka yang kata selagi akan turun sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala turun. Soalan kata ada lagi wahyu Quran lepas daripada kebangkitan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini adalah salah belaka. Tuhan menyata dalam Quran kata siapa dia dakwa kata dia jadi nabi, maka orang itu adalah orang yang zalim kepada diri.
Pasal gaponya kita nak dakwa jadi Nabi. Tak lain tak bukan, gapo satu saja. Iaitu maslahat hidup pada dunia. Tak ada orang nak dakwa jadi Nabi semata-mata. Tak. Ia dakwa kerana dia nak hasilkan maslahat hidup sahaja. Itu makna kata orang yang zalim kepada diri. Jalan lana-lana untuk nak menghasilkan menghasilkan perkara-perkara yang dia itu nak cari habuah, akan tetapi dia dakwa kata dia jadi Nabi. Itu muskilah. Nabi-Nabi ni bukan ikhtisabi, bukan makna kata kita boleh usaha. Tak. Nabi-Nabi ni lantik ke daripada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Bukan makna setiap mana-mana orang nak jadi dakwa jadi Nabi maka jadilah. Tak, bukan makna gitu. Ini kita faham di sini. Dan sesungguhnya telah dakwa kenabian tadi itu, kata dia jadi Nabi pada masa Nabi kita dah ada lagi, iaitu sebagaimana kita dah kenal itulah, iaitu Musailamah Al-Kadzab yang dakwa jadi Nabi, Al-Aswad Al-Ansi juga dia dakwa jadi Nabi. Setelah daripada mana ni dakwa ni? Setelah daripada kebangkitan Nabi jadi Nabi, Nabi khabar kata dia tu adalah Nabi. Makna kata zaman kita duduk ni pun tak mustahil perkara tersebut ni. Orang nak dakwa jadi Nabi, jadi Rasul, tak mustahil. Dengan itu kita kena siap sedia kerana ilmu pengetahuan kita gagah, kemah, molek. Nampak dah tu? Terkadang kita dengar huraya, dia tu bukan Nabi pun. Dalam arti kata tak kuasa nak mensyarakkan hukumnya dalam agama ni. Kata kanan ataupun kiri, dia tak kuasa. Tetapi dengan sebab huraya yang tidak ada asas sekali pun dalam agama, kita percaya. Menepati kita percaya orang yang mensyarakkan perkara-perkara yang bukan-bukan, iwak khija, benar bukan-bukan, maqamin Nabi, maqamin nubuwah, seumpama tu juga. Tapi hak ni ia bukan 100%. Sebab tu kita sebagai orang hak Allah Ta'ala bagi ilmu pengetahuan pun, jangan kita usaha-usaha nak merengka-rengkakan syariat untuk nak orang tu turut. Walaupun nak orang turut kerana nak dapat kehabuan, dapat maslahat, dapatnya mata benda daripada kacamata dunia dan sebagainya. Ini masuk juga piah-piah dalam perkara hak Imam At-Tahawi kata di sini. Jangan kita buat mudah apabila kita ada ilmu ikut nak katalah kiri kanan pun tak apa, depan belakang pun tak apa, itu bukan. Kita sebagai orang Islam kena siap sedia ilmu pengetahuan. Kata Nabi lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada. Tak kira bangsa bahasa mana-mana, tak ada belaka. Yang kedua, kita tak boleh nak percaya ajaran yang dibawa mana-mana pun orang kepada kita, malaikat yang kena kait dengan apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ajaran sekalipun mari pada kita, sekalipun orang hak wari itu bukan dia dakwa jadi Nabi pun, tetapi dia bawa ajaran hak apa tak ada daripada ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, menepati kata dia tasyri'kan hukum, mensyarakkan hukum apa yang Allah Subhanahu wa taala tak izin kepadanya. Ini tepat yang kita kena perhati. Zaman kita, mereka yang menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal, banyak sampai kata tak boleh nak bilang dengan anak jari. Ramai. Ajaran masa kita duduk ni dikena ubah, dikenanya mengtakwilkan daripada benar hak betul kepada benar hak salah. Zaman kita tak pernah dengar di telinga kita ulama ijma' kata tak boleh kita berdoa rahmat maghfirah kepada orang kafir. Tapi zaman kita ni kata boleh. Ni zaman kita. Daripada mereka yang tak ada dakwa kata dia jadi Nabi, akan tetapi hukum yang dia ikhtirak tadi itu tak dibawa datang oleh Rasulullah dan tak bawa oleh datang oleh Nabi kita Muhammad SAW,
Tapi mereka itu ikhtira', merengkakan naik bawa datang pada kita. Bahaya perkara ni. Masa mana? Masa kita duduk ni lah, masa mana lagi? Masa kita duduk lala ni. Nampak tu tak? Ini perkara yang kita sebagai orang Islam nak jaga. Maka orang hak selamat, tak ramah. Bukan nanti ramah. Ramah ni bukan tempat ukuran lah. Ingat molek. Ramah ni bukan tempat ukuran. Jangan kita duk berasa kata apabila ramah, kita usah tenangkan hati. Tak. Ajaran Islam adalah yang gantung di ajaran dia. Ajaran Islam, orang Islam nak gantung pada ajaran al-Islam. Bukan bergantung kepada bilangan tu bilangan ni. Ni kita faham. Ijma' ulama kata tak boleh kita doa, minta apung, minta rahmat kepada orang yang tak mati di atas agama Islam. Tapi lah ni, langgar perkara tersebut. Bahaya, bukan tak bahaya. Perkara-perkara ni nak memunuhkan pegangi, fahami, ime seseorang Muslim, seseorang mukmin. Bukan mudahlah perkara ni. Masa kita duduk ni banyak perkara-perkara lagu ni. Terutama tempat sumber asal. Mana daripada Arak. Daripada Arak ni duduk jadi ni. Sebab agama Islam ni iaitu dia gantung dengan Arak hak tu. Kepala. Orang Ajami ni ekor. Sebab itulah orang-orang yang niat tak molek kepada agama Islam, dia usaha nak memahami orang Arab tu dengan pahamnya dia. Bukan pahamnya hak Islam hak asli. Sebab itulah jadi kelang kabut tu. Ini kita kecek satu. Pasal kita cerak-cerak kata haram kita tasyabuhkan kedudukan kita, budi pekerti kita dengan orang hak bukan Islam. Hak ni ijma' ulama. Mana kata kita buat pakar supaya orang tak beriman. Kita buat duk ke supaya orang tak beriman. Reti molek dalam agama kita kata tak boleh. Tapi hari ni tak apa. Lagu mana? Demo ada hari pengasih. Kita kena ada juga hari pengasih. Mereka ada hari, apa nama lagi kita kata? Hari yang campur di antara lelaki perempuan, hak sah nikah tadi itu, kita kena ada juga. Berbagai-bagai. Ni tak kira bangsa, tak kira negara mana-mana ni. Bukan kita ada rakyat orang tertentu, tak. Semua jadi berlaku. Orang yang nak bawa benar-benar zaman kita ni, supaya dengan kita nak bawa bara api dalam cekak ni dah. Nak pergi bara api. Susah. Kita boleh tengok dengan mata kepala hari ni. Boleh kita dengar khabar. Boleh kita lihat dengan mata kepala kita. Benda ni berlaku sungguh zaman kita duduk ni. Sebab itulah Tuhan bawa pula datang bala petaka pula, penyakit baru pula. Dengan sebab apa? Sebab manusia ni tak berjuru. Mempersena-senakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Daripada mana? Bukan daripada orang yang dakwa diri dia jadi nabi, jadi rasul, tak. Tapi daripada rupa warasatul anbiya. Rupa tu warasatul anbiya, alim ulama kaza wa kaza, tapi bawa datang benda tu masuk mari kepada agama kita. Reba pun tak ada masalah, tukar nama sikit Diri reba tu tukar nama, maka orang pakai ikut. Diri arak tukar nama, orang pakai minum. Diri riswah tukar nama, orang pakai muamalah dengan dia, pakai guna dia. Berbagai-bagai sekadar mereka itu tukar nama, tak nama lain sahaja. Hakikat hak tula-tula. Dengan sebab itu perkataan Imam At-Tahawi ni boleh kita faham keadaan dia zaman kita duduk. Hak tu menepati orang yang nak mensyarakkan, orang yang nak mengeluarkan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala, hak ni rasul lah. Hak asal tu Rasulullah lah alaihi salatu wassalam, nabi-nabi, rasul-rasul. Orang lain hak tak jadi nabi, tak jadi rasul, dia kena kaitkan diri dia dengan syarak. Mana kena tengok kepala dia, rasul lah mana, nabi lah mana. Kait bawa datang hukum mari.
kepada umat masyarakat. Bukan meletakkan diri dia sebagai musyarri' yang mensyarakkan hukum. Itu bukan. Sebab itulah kita kena faham jadi molek. Kena faham jadi jelas jadi molek supaya kita tak juluh nah. Kita tak juluh. Tak sedap gaduh dengan orang tu orang ni, kita kena gaduh pada diri kita. Tiap-tiap orang wajib jaga diri dia daripada faham hak salah tu. Sebab apa? Sebab kalau ulah juluh dalam ni, maka masuk dalam ayat tu kata wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' aw wa man qala saunzilu misla ma anzala Allah. Ni masuk dalam ayat tu. Kita nak lik diri kita, nak halih diri kita, nak jaga diri kita daripada masuk di dalam Tuhan hak hukum. Daripada apa hak Tuhan nak buat turun hukum kata wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ini kita kena faham di sini ni. Kewajipan diri kita, bukan kewajipan orang lain. Kita tak sedut kira orang tu orang ni nak kata orang tu nak kata orang ni. Penyakit kita hari ni berasa nak suluh orang. Tak ada berasa nak suluh diri. Terkadang nak beki orang tak sebeki diri. Ni penyakit yang ada zaman kita. Penyakit kemunduran, bukan penyakit kemajuan. Sahabat dulu, tabi'in dulu, ya suluh diri. Sebab tu mereka boleh buka negeri. Kita hari ni suluh orang. Duk tengok orang semata. Orang hak sendiri tak nampak. Ni masalah. Kita kena suluh. Amba suluh diri amba, pendengar suluh pendiri pendengar, dan orang hak duk orang Tuhan kita. Kena suluh tengok. Nampak tu tak? Ni perkara-perkara. Ni ada setengah-setengah yang kita dengar baru-baru ni. Petua daripada seorang yang rupa dia warasatul anbiya masyhur. Tapi tak boleh royak lah murid demo. Tapi nak sebut kewasafat sifat dia. Petua tu baik lagu mana? Petua kata hutang pada asal kena bayar. Hutang ni ad-dain. Asal kena bayar. Tetapi kalau guru, tok guru berhutang, tak wajib bayar kepada orang kampung. Mek mana hukum ni? Butai orang 100,000, 200,000, 300,000, kalau bukan tok guru, wajib bayar. Kalau tok guru, tak kena bayar. La haula wala quwata illa billah. Nak jadilah mana? Susah tak masyarakat kalau pakai dengan itu petua? Susah. Syarat ni ambil dana ni. Ambil mana syarat kata? Apabila orang alim pandai, tok guru berhutang duit orang kampung tak kena bayar. Ambil mana ajaran? Ambil daripada Quran? Tak ada. Ambil daripada Rasulullah? Tak ada. Ambil daripada ijma' ulama? Tak ada. Ambil dana. Ni masalah. Ambil daripada hawa. Ni hak Imam Tahawi kata. Ambil daripada ghai. Apa mana? Zalim. Kita kena faham masalah ni. Supaya kita nak jagakan, mula-mula sekali kita nak jaga fahaman kita dan kita nak jagakan masyarakat kita daripada kena zalim. Sebab orang yang bawa data syariat baru-baru umpama tu dia dapat maslahat. Cuba kita kira dengan perkara hak amal rakyat saning. Lagu mana? Ya berhutang, ya hukum kata tak kena bayar. Kita wajib kena beri ke dia. Kalau tak beri berdosa. Kita orang kampung, orang biasa, awamun nas, biasa kita. Motong tiap-tiap hari, menoreh tiap-tiap hari, kerja tiap-tiap hari, ada dah 100 200. Alim ulama ni orang atas mari hamba nak pinjam sikit duit. Mek di atas pinjam ni makna kata gawa. Makna kena bayar. Tapi ya hukum kata kalau widah kepada tok guru hak alim pandai, maka tak kena bayarlah. Orang hak bukan tok guru, demo kena bayar, tapi kalau tok guru tak kena bayar. Betul? Orang kampung nak kata lagu mana? Kalau ya satta, kalau ya orang kita ni apabila hati dia terikat, hati dia bahasa ada kepercayaan ethiqah dalam bahasa Arab kata, ya wi. Ya hai. 1 juta ya wi lagi, 2 juta ya wi lagi. Hati tu jadi terikat. Sebab itulah kita nak terikatkan hati dengan gapo-gapo, pasti kita kena tahu. Kata tujuan
agama kita ni balah mana. Sebab tu kena duk ngaji ni, nak tahu. Kalau kita dah masuk dalam mulut rimah dah, tak kena duk kecek banyak dah, daging sekilo tak dah kena mikir dah kata nak pelik mula dak dah. Beli daging 10 kilo, Allah masuk dalam peluk itu mulut buaya, nak boleh kelik lagi? Tak dah. Belum daripada nak beri, belum daripada kita nak muamalat, kita ada ilmu, kita boleh jauh diri. Sebab itulah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, dia selamat diri. Diri dia selamat, rumah tangga dia selamat, hidup dia selamat, dunia dan akhirat. Ini tempat yang kita kena ambil tahu. Ini perkataan ulama kita royak mari lama dah. Cuma kita nak buat lagu mana perkataan ni faham dengan cara hak suasana kita duk berlaku. Ini salah satu daripada rupa daripada rupa. Ekonomi orang Islam kita duk jadi tarak sebab ni. Dalam kampung tak berhenti. Kalau nak berhenti tu Allah gitunya gini. Apabila berhenti right? Duk mapuh kedai, jadi punuhnya perniagaan sebab ni. Tadi sebab syarak hak tak tahu mari dana. Orang tak berani nak kecek, tak khotik nak kecek ke cuma jangan sebut bab ni orang kedai duk ada di belakang tak leh. Tak leh kecek, bukan setiap orang tu boleh nak kecek benar-benar dalam masyarakat, bukan payah. Sebab itulah kita sebagai orang Islam nak buat lagu mana? Nak dengar benar-benar, kena tengok udara, tengok strategi, tengok bakar, tengok kedudukan, tengok banyak perkara. Baru nak boleh sebut benar-benar. Kalau tidak, payah. Tapi di sini insya-Allah sekadar mana kita kuasa, kita nak kemukakan. Supaya umat masyarakat kita tu boleh selamat daripada perkara-perkara hak tersebut. Boleh selamat daripada perkara-perkara hak tersebut. Nabi SAW sebagaimana dia menyatakan dalam hadis hak sabitlah daripada baginda, dia kata innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Selagi akan berlaku dalam umat aku ni 30 orang di kalangan orang dusta, semuanya mengaku kata dia tu jadi nabi. Berlaku zaman Nabi dah ada, zaman Nabi hidup tu dua orang, seumpama Al-Aswad dengan Musailimah. Setengah baca Musailimah, setengah baca Musailimah. Qaulul tahqiq kita dengar pada guru kita baca Musailimatil Kazzab. Musailimah. Dia baca gitu. Tapi di sini apa panggil tasahul bolehlah. Sebab masalah apa? Masalah sama'i. Boleh kita sebut gini, masa sebut gitu. Tapi qaulul tahqiq kita kena bahas. Jadi bahasa jadi satu bahasa lah pula cara kita nak mengkasrahkan, nak patahkan di situ tu. Baik. Tak apalah kita nak kata. Semua tu pakat dakwa jadi nabi belaka. Pakat dakwa jadi nabi belaka. Setengah ulama yang mensyarahkan hadis ni dia kata 30 tu la mafhumalah. Sebab ismul adad la mafhumalah. Supaya pecah tu baik 72 puak. Terkadang banyak ada tu lagi. Tapi sebut di atas al-aghlabiyah. Tu maknanya gitu. Pakat dakwah saja jadi nabi belaka. Ulama syarah banyaklah. Dakwah sungguh seumpama Musailimah. Dakwah sungguh seumpama Al-Aswad. Ada juga tak ada dakwah tapi bawa hukum syarak mari baru. Ada. Hukum syarak. Lah ni pelik-pelik hukum syarak. Reba ni cerak-cerak tak boleh. Nya pakat kata boleh hari ni. Tapi tukar nama. Daripada mana? Daripada orang awam, orang kampung nampak kata dia tu warasatul anbiya. Ya ada huraian dia. Nawi orang tua ni kena hurai. Pasti dah kena hurai. Tapi kita sebagai orang yang ada ilmu, ada iman, adanya pahaman yang benar, hurailah lah mana pun. Kita tak makan sebab kita ada ilmu pengetahuan duk jaga kita. Dengan sebab ilmu pengetahuan Allah Ta'ala jagakan kita. Kalau kita tak ada, kalau tak ada, seumpama gapo kita kira ambil. Sebab itulah tahu benda ni ya penting. Tahu benda ni ya penting sangat supaya kita tu boleh jaga diri. Semua pakat dakwa kata jadi nabi belaka. Lalu Nabi tegah kata aku seorang ya.
Seorang aku ni, mana kata penutup bagi segala nabi-nabi, tidak ada nabi lepas aku. Sama ada orang dakwa nak jadi nabi, ataupun orang yang nak dakwa ada syariat baru mari. Tak ada. Sebab nabi-nabi ni bawa apa mari? Bawa syariat mari. Bawa syariat mari. Bawa syariat mana bawa undang-undang mari. Bukan mana kata mari tangan 10 tak ada royak berapa. Dak, ya wari undang-undang, wari syariat mari. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun. Kamari Allah Taala menjadikan syariat itu kepada nabi kita alaihi salatu wassalam, maka suruh turut. Nabi itu suruh turut dan umat nak turut syariat tu. Jangan duk turut hawa tak leh. Sebab mereka hak wari hawa ni, mereka tak tahu. Dia tak tahu, sebab itu dia petua kata, apabila tok guru berteh, tak kena bayar. Kalau minta dengan molek, tak apa, tak waktu beri hukum. Tok guru tak kuasa nak bayar, nak beri kedak ni. Bakal beri heboh selalu lah kata. Bukan berteh, tu bak lain. Tapi ni waktu beri hukum kata, apabila tok guru pinyai, tak kena bayar. Ambil dah tu. Ambil di hawa. Apa boleh hukum lagu tu? Sebab mereka itu tak tahu akibat. Orang ada hutang ni, Nabi tanya, Alaysa lahu dain? Adakah dain kedak ni? Mayat ni. Sahabat kata, ya ada. Nabi kata, sallu ala akhikum. Puakmu semaya lah. Ya tak semaya. Bukan mudah masalah ni. Sebab tu kita sebagai orang Islam ni, kena tahulah sini ni. Kena tahu dengan secara sungguh-sungguh. Hutang ni masalah besar sekali dalam masyarakat, terutama masyarakat Melayu ni. Besar sekali. Terutama tempat-tempat tak sampai lagi ilmu agama tu. Beragama mereka bukan mana orang asing, orang agama Islam. Tapi ilmu hak sakut paut dengan masalah hutang ni jarang. Nak faham, nak pakar sungguh. Duk jadi kelang kabut tu tak nampak sungguh. Apa tak boleh nak buat nega apa? Kalau buat nega gapo-gapo punuh. Ni masalah ya. Ni masalah yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahulah sini. Baik. Kemudian pergi lagi. Tengok pada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala tu kata lagi. Dia kata wahwa, dan ia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu, dikena utuskan ila ammatin, kepada semua umum. Mana ia Nabi lah sallallahu alaihi wasallam yang dikena bangkitkan kepada sekalian. Sekalian ke apa? Lil jinni wal ins, bagi jin, sekalian jin dan sekalian manusia. Sekalian jin dan sekalian manusia. Ammatil jinni wa kafatil wara. Wa huwa mab'utsun ila ammatil jinni wa kafatil wara. Dan dialah dikena utuskan, mana dibangkitkan kepada sekalian jin dan sekalian manusia. Dengan apa? Bil haqqi wal huda, dengan benar dan cahaya. Wa bin nuri wad dhiya. Lagi kita akan masuklah. Lagi kita akan masuk. Dengan yang benar dan petunjuk, dan dengan cahaya dan perkara yang bersinar. Mana kata bukan benda gelak-gelak dak lah. Islam ni agama cerah, bukan agama gelak-gelak, bukan. Tu. Jadi apakah perkataan Imam At-Tahawi di sini? Cuba kita pakak dengar apa yang ulama nak kemukakan di sini. Dia kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang lelaki yang berbangsa Arab. Bangsa Arab juga. Bakar hak molek keturunan Nabi Ismail alaihi salam, dibangkitkan dia itu kepada semua sekalian jin. Makna kata Nabi kita ni adalah rasul bagi jin juga. Dan semua kepada al-wara. Wara di situ makna an-nas, makna manusia. Makna manusia. Tu. Makna manusia. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rasul kepada dua jenis. Rasul manusia, rasul bagi jin.
Rasul manusia dan rasul bagi jin. Bukan mana Nabi Muhammad ni rasul kita sebagai manusia saja. Tak. Jin hak kita tak nampak tengok, dia nampak kita. Rasul dia iaitu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Satu kali tu dia pernah higak lah jin tu Nabi Muhammad. Jin hak pasal lucu sikit, buah sikit Dia pegang mari, dia selak tinggal. Ya niat lah Nabi tu nak tambak di tiar-tiar masjid. Tapi ia ingat kata Nabi Sulaiman alaihissalam kata, aku minta nak main dengan jin dengan Tuhan aku ni seorang diri. Hak lain tu seolah kata tak sewi lakah dia lah. Apabila dia teringat situ, dia lepas. Nabi Muhammad tu lepas, tak sewi main. Ia niat nawi budak-budak Madinah ni duk main. Ia niat mari dalam hati tapi tak ada uak lagi lah, tak ada uak lagi. Itu adalah dalam sejarah Nabi kita Muhammad, iaitu sirah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini ni nak menentukan kata risalah Nabi kita ni umum. Dan dia itu maklum daripada agama dengan cara darurah. Mana kata ma'rifatu minad din bid darurah. Siapa dia engkar ni maka jatuh agama dengan tidak ada syak. Supaya orang engkar 5 waktu semaya. Tak ada kena duduk semaya kali puak kita. Jatuh agama dia. Jatuh agama ni mana-gana. Bukan jatuh periksa. Jatuh periksa boleh periksa baru. Jatuh agama ni habis licin amalek. Hak kita duk uat mari. Habis. Ni ya habis balik mana? Habis balik pahala. Dosa tak ada. Kalau habis dua-dua tu jadi kain putih semula. Boleh kira lagi. Ni tak. Balik kebaikan tu turun bilicin. Tapi balik dosa duk tetap situ. Ni perkara-perkara yang kita kena ambil tahu di sini. Jadi apa nama ni? Dan tidaklah adalah manusia itu menyaksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Rasulullah. Mana kata manusia ni kena menyaksilah kata Nabi Muhammad tu alaihi salatu wassalam iaitu rasul bagi Allah Subhanahu wa taala. Kena menyaksi. Rasul ni mari kepada semua bangsa dan bahasa. Bukan rasul bagi orang Quraisy saja, tak. Bukan rasul Nabi Muhammad tu bagi orang Arab saja, tak. Hak bukan Arab pun dialah dah rasul. Dia adalah rasul juga. Kena ingat situ. Kita kata, kita orang bahasa Melayu ni, malam Jumaat ni kita selawat ke Nabi nak kenal. Tak kita kenal. Kita duduk di tanah air kita sini, di Malaysia, di Taning, di Singapura ke, di Indonesia ke. Kita selawat kepada Nabi, Nabi kenal kita. Nabi nak sayang dengan kita. Nabi tunggu nak syafaat kepada kita. Tu maknanya gitu. Semua. Tak ada rugi lah kita ni. Ada ke dalil daripada Quran tu riwayat lagu tu? Memang ada. Pengajian ahli sunnati wal jamaah yang gantung dengan dalil daripada Al-Quranul Karim. Tuhan katakan, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Surah apa tu? Suratul A'raf ayat 158. Kata olehmu ya Rasulullah, hei manusia, ayyuhan nas. Di sini umum. Bukan mana umum tufidul khusus di sini, mana umum seluruh. Ada apa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak tu umum mana khusus. Mana manusia yang kuasa saja. Manusia yang akil balik, manusia yang mukallaf saja. Hak lain pada tu tak. Ada apa hak ning habis licin. Masuk habis licin. Katakan ini sesungguhnya aku ni Rasul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu, wahai manusia, jami'a, hal keadaan semua. Tak kira bangsa, bahasa, tak kira tempat, tak kira masa. Lepas daripada Nabi bakit jadi Nabi, maka semua itu adalah umat dia. Umat Nabi pecahnya mana?
Ada berapa bagai umat Nabi, apa jenis umat Nabi kita? Ada 2 jenis. Ummatul ad-da'wah wa ummatu al-ijabah. Islam dengan orang yang bukan Islam. 2 tu ya dalam dunia ni. Tapi semua umat Nabi belaka lah, alaihi salatu wassalam. Tak ada lari lah umat Nabi kita belaka. Itu satu daripada ayat. Ayat yang kedua, hak nak menunjuk kata risalah Nabi ni kepada umum manusia. Pada umum. Tak kira bangsa-bangsa nah. Maka tak sedut percayalah, hei orang Islam. Kata ada lagi Nabi lepas pada Nabi Muhammad. Tak boleh. Ada ke? Tak ada apa. Qadiani tu, Maihani dah ni. Qadianiyah tu. Nampak dah tu? Sampai ke aliran hak tepat, hak pelik-pelik partai kita, Nabi Melayu, Rasul Melayu. Ada juga. Ayat satu lagi daripada surah As-Saba. Tuhan kata mana? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah kami utus akan dikau ya Rasulullah melainkan kepada semua bagi manusia. Tu 2 dalil. Surah As-Saba ayat 328. 158 suratul Al-A'raf ayat 28 daripada surah As-Saba. 2 ayat ni menunjuk kata Nabi kita seluruh risalah dia kepada umat manusia. Tak ada beza tu. Tak ada beza. Ni cara kita mengaji, tahu sampai ke humi sungguh. Tahu kata, dok sini ulama ya tunjuk kita sungguh. Seolah kata ya tu wak khija gati Nabi sungguh. Tu makna kata orang nak bawa kita pergi cari Tuhan, cari Rasulullah, bukan nak bawa pada diri. Hak tu hak kita kena duduk dengan dia. Hak tu hak kita kena bantu dia. Hak tu hak kita kena dengar dia. Hak tu. Tak kira mana-mana. Orang yang mengajar dengan ini ajaran, di mana masjid, di mana kampung, di mana masa, hak tu hak sungguh. Hak tu hak sungguh. Heran tu hak tu lah mana warasatul anbiya, hak Nabi rakyat dalam hadis sungguh. Hak tu mana kata wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira, mengajak manusia pada agama Allah. Hak tu sifat yang lagu tu. Ya rakyat gapo hani Tuhan rakyat gini. Ya rakyat gapo hani Rasulullah rakyat gini. Tu cara dia. Nampak tu tak? Hani cara dia. Baik. Itu nisbah bagi kata semua manusia. Mananya alasan daripada Tuhan rakyat kata Nabi kita ni adalah Nabi juga, Rasul juga pada jin. Sini tempat kita kena duk cari ni. Nak tupai ulama tu nak piping sikit, ulama bawa pergi cari Tuhan kata pahami hamba paham ni, Tuhan suruh hamba paham lagu ni ke tak? Tu di situ tempat yang kita nak bawa tu. Di antara dalil-dalil makna keterangan daripada Allah Jalla Jalaluh di atas bahwasanya risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan kepada jin, iaitu suratul jin itulah. Surah jin tu. Surah jin sendiri itu tu menunjuk kata risalah Nabi kita ni kepada puak dia. Dan suratul Ahqaf. Suratul Ahqaf 2 ayat. Hak ayat kata Nabi kita, risalah Nabi kita kepada jin dan kepada jin. Kepada mana? Kepada jin juga, bukan kepada manusia sahaja. Seumpama ayat hak Tuhan ayat itulah. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Wajah istidlal, makna wajah fahamnya alim ulama kita yang rakyat kata risalah Nabi kita ni sampai juga kepada jin, iaitu kata olehmu ya Rasulullah, diwahyukan kepada aku bahawa sesungguhnya menuntut dengar oleh kumpulan daripada jin. Makna kata risalah Nabi kita, makna ayat Quran ni lah, jin itu mari ambil juga. Mari dengar dalam arti kata mari ambil ajaran untuk nak buat amal.
Itulah dalil besar sekali kata Nabi kita bawa risalah tadi itu juga kepada jin. Juga kepada mana? Kepada al-jin. Ini juga kepada al-jin. Sebab tu mereka itu kata faqalu ay faqal jin inna sami'na Qur'anan ajaba. Aku dengar Quran. Jin lagi dengar Quran. Bah kita sebagai manusia awak tak saya dengar Quran. Oh, teruklah. Nampak dah tu, tapi alhamdulillah hari ni pakak dengar belakang dah. Ni nak royak kata nak royak kata. Hak berlaku tu pakak duk dengar belakang dah. Takutnya ada ajaran pelik-pelik kata kan. Nak cek kata orang bukan ahli sunnah wal jemaah. Iaitu tak kalau yang mengajar, dia baca Quran, baca hadis. Jadi kok tu. Nak cek kata alamat orang mengajar bukan ahli sunnati wal jemaah. Dia kata apabila yang mengajar dia sebut Quran, sebut hadis, atau bukan ahli sunnah. Tu dia. Jadi tanah ubi kayu susah lagu ni. Sebenarnya ibu faham batai ubi kayu biasa tengok tak? Kena ada batai ubi kayu? Ubi kayu kena tak? Masa sihat tak? Ubi kayu Man sampalang tak itu? Tu ubi kayu. Biasa cara nak tanya dia lagu nah. Cara nak tanya dia buat lagu nah. Ambil batai dia tu. Batai dia pocok dia nah. Ni kepala dia dah ke? Ni apa nama apa yang kata? Tempat nak tumbuh akar dia, bawah dia tu. Nak cocok gua di tanah. Cocok kot tu. Maka mata dia tu kalau kita perhati dia nak naik kot tu. Mata dia naik kot mana? Naik kot langit tu lah. Ni makna kata cara tanah hak tu. Maka apabila dia berisi tu baik mari, tak mabuk kita makan. Tapi kalau kita susah gitu, ambil balik kepala pocok lagi dalam tanah. Hidup juga nanti tu, bukan tak hidup. Tapi mabuk. Hak ahli sunnah tu lah orang baca Quran, baca hadis we dengar. Hak tak baca tu bukan ahli sunnah Hak tak baca Quran, tak baca hadis, hak tu bukan ahli sunnah. Hak ahli sunnah dia baca Quran, baca hadis we dengar. Serta ada ulama tolong dia huraikan Quran, huraikan hadis. Hak tu hak kenanya. Tapi tak ada lah orang pahal lagu tu. Orang duk usik-usik kita. Duk uguk-uguk kita. Tu pas kita agak. Dah sekadar boleh baca Yasin. Baca tabah, baca Yasin tak apa. Dah hak lain, dah tak pandai. Pas kalau orang hak pesing itu sikit royak lagu tu, rasa nak percaya selalu lah. Tak boleh percaya lagu tu. Nampak dah tu, tak boleh percaya lagu tu. Nak buat kata, orang kaya sungguh ni, orang duduk rumah sejeng. Tiri-tiri tu orang kaya. Ada pun orang duduk rumah batu, duduk dalam stana ke apa. Hak tu orang sesak. Tu juga, pahal lagu tu, tak ada apa. Nampak tu tak? Tak ada apa. Punah habis cara mikir. Tapi manusia kita yang kena duduk royak. Tak royak, dia punah. Tak royak, dia punah. Hari ni Alhamdulillah, pakat baca belakang ayat Quran we dengar. Pakat baca belakang hadis Nabi we dengar. Satu lagi naik tangga zaman kita duduk ni, apa tahu tak? Royak darajat hadis itu. Hadis ni duduk darajat ni. Hadis ni duduk darajat ni. Royak zaman kita. Hak tak royak tu makna kata tak ada semasa berdakwah tu. Bukan tu. Hak tak royak tu tak ada dah, tak ada. Tak boleh pecang dah tu, tak boleh buat mengajar mai dah tu, kena panggil kata duduk rumah biasalah. Buat amal lah pulaknya. Orang lah hak mengaji tu. Nampak tu tak? Mengajar pula. Yahdi ila rusyd. Sifat dia Quran apa? Mengajakkan manusia, mengajak kepada pertunjuk. Lalu dia kata fa amanna bihi, maka kami pun beriman lah dengan dia, dengan Allah Taala, dengan Quran Allah Taala tu. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Jin lagi tak sah melakukan penyengutui. Jin tak sah. Bagaimana kau kita sebagai manusia ni tak boleh buat gitu dah. Tak sah dengar Quran, tak sah ambil pengajaran daripada Quran, lepas tu buat menyengutui dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dakwa tradisi hak ni. Tradisi ni makna perkara yang tak menyinggahkan dengan agama. Kalau tradisi puja tu tak boleh.
Nah, tradisi nak puja jin, tak boleh. Tradisi apalah tu? Itu panggil uruh yang belawet, cenggah dengan agama. Tak boleh lagu tu. Kebudayaan kalau cenggah dengan agama, kena ambil agama. Nampak dah tu? Kebudayaan setengah-setengah tepat. Tak ada tepat kita. Setengah-setengah tepat. Apabila ada menikah kahwin, kena adanya tino wak berjoget. Di negeri Arab banyak dia bagi tulis tengok kena ambil orang tino hak pesa-pesa itulah, malah nak sebut mai duk berjoget boleh sejil. Bas sejil duk berjoget batu hak jatuh pun nanti duk tengok. Ni panggil kebudayaan, tradisi tempat tu. Hak ni kita kena kekalkan. Tak boleh lah tu. Itu jahiliyah. Itu bukan Islamiah. Jahiliyah wajib kita buai benda tu tubik daripada masyarakat. Mungkar benda tu. Nampak tu tak? Ni nak misal kata tempat kita tak ada lagu tu. Tempat kita tak ada lagu tu. Hak ada tu lagu lain. Hak ada tu lagu lain. Tak apalah, bab lain lah pula tu. Tapi kita nak rakyat kata, gapo-gapo pun, nak tradisi, kau nak kebudayaan, kau nak uruh, nak gapo, timbal di atas syarak dulu. Kalau kita tak tahu, tanyalah orang yang iti pandai tu. Tanya hak mana? Tanya ulama Rabbani, ulama ilmillah, hak tak takut kepada apa-apa. Ya rakyat betul oleh dengan hukum tu. Tanya tu tak apa. Jangan duk tanya hak beseng pak turut. Tak boleh lagu tu. Tanya pak turut gak boleh belaka. Kecah sikit, tak ada apa. Lemak lutut selalu. Tak boleh lagu tu. Tanya hak ya tahu hukum tu gini. Ya ayat tu. Hak biasa alladzina la yakhafuna laumata laim. Puak-puak hak tak takut. Nak kecek benar-benar tak ada takut, tak ada kira kau tu, tak ada kira kau ni sampai kata dia nak royak benar-benar tu. Bukan lagu tu. Kena kira juga nak royak, tetapi sampai ke kira, sampai kata tak boleh nak royak, ni berat lah lagu tu. Nampak tu dah? Hak tu adalah berat, tak boleh lagu tu. Habis itu. Itu satu daripada ayat Al-Quranul Karim kata risalah Nabi kita ni tuju juga kepada al-jin. Kita orang ngaji ni bukan boleh jawab kepada diri. Kita ayat kata jin ni pakai risalah Nabi Muhammad. Dalil dekat mana? Dari suratul jin, ayat yang pertama tu. Satu, yang kedua dekat mana? Suratul Ahqaf, ayat 29. Tuhan kata mana? Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ini ayat yang ke-29 daripada suratul Ahqaf. Ulama istinbat daripada ayat ni, istinbat mana ambil gatung dengan dalil tu kata risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu menuju juga kepada mana? Kepada al-jin. Makna kata jin tu mari dengar yastami'un al-Quran. Dengar apa? Dengar Al-Quranul Karim. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tengok. Puak dia apabila mari duduk dalam majlis orang nak baca Quran, iaitu majlis Rasul alaihi salatu wassalam, dia kata ansitu. Makna gana ansitu? Suruh diam serta letakkan hati perhati. Bukan dia hati duduk kat lain, tak. Ansitu ni mana dengar dengan telinga, perhati. Perhati, betul memikir. Panggil tadabbur lah. Dia kata, qalu ansitu. Dengar apa kita pakat dengar dengan molek. Jangan duduk kecek. Molek perangai puak dia, tengok. Ada adab puak dia ni. Nampak tak? Ada adab dengan ayat Al-Quranul Karim. Kita duduk baca Quran. Lagu mana duduk kecek? Tu tak ada adab lah tu. Tak boleh. Nampak dia tu? Apabila Tok Guru nak baca Quran di masjid, kita pakai duk buah, duk tengok telefon, duk gapo. Ni tak boleh lah tu. Jin mari duk dia. Tak tangan hak dia lah. Cara tangan pasal dia lah. Kita pun tak bisa duk tengok. Nak ayat kata, dalam arti kata, apa yang dikemukakan oleh wahyu syarak tadi, royak sifat-sifat jin tu, dia mari duk dia. Nabi royak gitu. Falamma qudiya. Maka apabila dia dengar sudah dah. Qudiyah mana sudah daripada dia dengar, dia faham ajaran, wallau ila qaumihim. Klik pada puak dia. Dia ada ketua dia.
Jin ni ya dok pasal keluarga juga. Bukan makna kata ya dok pasal seorang dia. Ya sepuluh manusia ni. Wallau ila qaumihim munzirin. Apa makna munzirin? Beri amaran. Boleh gini, hukum syarak gini, hukum syarak gini, hukum syarak gini. Jin tak boleh makan. Apa nama? Babi, azakumullah. Tak boleh makan agak. Jin tak boleh minum agak. Tak boleh agak. Jin tak boleh curi. Tak boleh curi agak. Jin tak boleh berzina. Tak boleh berzina juga. Jin tak boleh deraka kepada orang yang ada kebaikan. Ibu bapa ke, guru ke apa. Tak boleh. Tak boleh. Supang kita. Tak kena semaya dah buat ayat tu. Kena semaya. Kena puasa. Kena puasa juga. Pakai syariah ni. Tapi lagu mana puak dia dak buat, tu serah dia lah. Kita tahulah tak kaifiat kita lagu mana. Nampak? Tapi ia tak tahu. Ia beramal serupa dengan syariah hak kita. Sebab Nabi tu dah. Nampak tu tak? Serupa dengan hak kita ni. Ni dah maknanya falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Munzirin. Sebab tu kita tak boleh nak pergi nak pergi buat menyakiti dia. Tu bak jing lah pula. Bak jing lah pula. Ulama ya dah ni. Puah mai dengar ni ulama dah. Puah ngaji. Tapi soal kata jing ni mati tak? Manusia mati. Tapi jing mati tak? Mati? Ada dalil tak? Tak mati? Kekal? Jin mati. Sebagaimana ada hadis dalam sahihain, wal jin wal ins yamutun. Jin dan manusia mati. Tapi ajal dia banyak mana, situ tak ada sakat lagi. Manusia hak anak ada ni baina 60 wa 70, di antara 60 70. Tapi jin tak ada sakat lagi, maka kita tak sakit je. Orang tanya kata mati tak? Mati. Biar ya Rasulullah ya. Pas. Bak al-ghaib, jangan kita kecek dengan istihad. Tak boleh. Kalau bak ahkam, boleh juga kita nak istihad dengan dalil hak umum. Tak apa. Dengan maqasidul ammah. Tak apa. Tapi bak ghaibiyat, tak boleh. Wajib kita kena cari dalil nak buat kecek. Nampak tu tak? Dalil hak mana? Hak sabitah. Apa mana hak sabitah? Hak sabit. Daripada siapa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Kemudian setelah daripada kita tahu dah kata risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia umum kepada jin dan umum kepada manusia. Selisih. Ada perselisihan di kalangan ahli ilmu. Ia kata perselisihan manusia. Adakah jin itu rasul? Ada tak rasul-rasul di kalangan jin? Ataupun rasul kulluhum minal ins? Orang tanya kata, belum daripada kedatangan Nabi Muhammad SAW, puak jin biasa jadi rasul ke tak? Masa kita ni tak apalah. Setelah daripada kebangkitan Rasulullah ni SAW, rasul kita lah jadi rasul. Jin tak ada rasul, pakai rasul kita. Tapi belum daripada kedatangan Nabi Muhammad, tak ada rasul ke tak jin? Ini yang panggil kuamru baru. Gapa panggil kuamru baru? Makna kata ilmu pengetahuan hak baru. Tak tahu pun tak mudarat. Tak tahu tak mudarat gapa. Ya ada ilmu yang kita tak tahu untuk tahsiniat, untuk kita nak mengelokkan, nak banyakkan. Tak ada gapa. Tapi ilmu daruriyat hak tu hak kita kena tahu wajib hak tu. Seumpama fardul kifayah, fardul ain, fardul kifayah, hak tu tak apa kena tahu. Tapi untuk nak mengelokkan ilmu, hak tu kadang tak sah tahu pun tak apa. Tak ada masalah. Tu. Ataupun rasul semua tu daripada manusia semenjak dulu lagi. Maka ulama jawab sebagaimana Imam At-Tabari nakal di dalam tafsir dia lah. Nakal ni mana bawa data, ini perkataan, ini pendapat, ini huraian di dalam tafsirnya. Dia kata jumhur ulama di atas bahawasanya semua rasul itu daripada manusia. Jumhur ulama, mana kebanyakan di kalangan ulama Islam, sama ada salah ataupun khalah sampai ke zaman kita duduk ni,
makna kata rasul itu daripada kalangan manusia. Adapun jin ada di kalangan dia pendakwah. Ulama hang tertanya saat ni tu. Ulama ada, pendakwah ada. Khatib dia ada. Nanti khutbah kepada puak dia tu ada. Jin tu. Tapi rasa tak. Ni pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Sebab itulah kita jangan buat mudah dengan pendapat jumhur. Kita tak pendapat jumhur ni tak pasti rajih sama. Jangan buat gadah kecil lah tu. Apabila kita ngaji dalam fiqh tu, pendapat jumhur lah hak dekat dengan dalilnya. Bahkan dialah adalah fahamnya dalil hak tu. Tu nak kita faham. Ambil dana. Jumhur tu pergi gantung di mana kata semata-mata dengan pendapat. Tak. Ahli sunnati wal jamaah tak kata tentang masalah hukum agama, tentang ghaibiyat, malaikat dengan dalil. Dia tak kata. Hak ni keistimewaan tu. Dia nak tanya ubi susah lah, tak boleh. Kata mana? Tuhan kata dalam surah Yusuf, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Itu dia. Dan tidaklah kami utuskan sebelum daripada engkau ya Rasulullah malaikat lelaki-lelaki yang diwahyukan kepada mereka itu daripada kalangan ahli negeri. Maka daripada ayat surah Yusuf ayat 109 ni istadalla jumhurul ulama, ambil dalil oleh jumhurul ulama kata rasul itu semua daripada manusia. Semua daripada mana? Semua daripada manusia. Semua daripada manusia. Apabila sah dan mengetahui dengan wahyu bahawasanya rasul itu juga diwahyukan kepada jin, maka kita ulama faham kata tahu kata utuskan rasul itu kepada manusia dan kepada jin tu hasil dah lah. Mana kata sekali pun rasul tu daripada manusia tapi risalah dia itu melampaui sampai juga kepada jin, maka hasil dah. Hasil lagu mana? Qiyamul hujjah. Apa mana qiyamul hujjah? Mana boleh buat dalil kata Tuhan itu tak zalim dah. Supaya kita nak murih satu perkara, kita kena royak dulu. Jangan kita buat lalu. Cara tarbiyah yang najihah, royak dulu. Apa buat lagu ni? Kita tak kena buat lagu ni, esok jangan buat. Royak, tak apa. Tapi kalaulah kita murih selalu, marah selalu, belum daripada kita, amarah, minta berjaya dalam masalah tarbiyah. Tak kira. Tarbiyatul aulad. Kita nak tarbiyah anak pinak kita. Tarbiyah tulab, anak murid kita. Gapo apa kata? Dia kena beri amarah dulu. Maka Rasul mari ni, dia beri amarah. Amarah dia tadi melampaui, bukan sekadar manusia, bahkan jin pun masuk. Sebagaimana kita baca dalam ayat suratul Ahqaf dan suratul Al-Jin tadi. Maka memadai dah jumhur ulama kata, sebelum daripada ni, tak ada juga malaikat daripada kalangan manusia. Rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Daripada ahlil qura. Sebab jin tempat dia duduk mana? Jin duduk mana tempat dia? Kalau malaikat langit, manusia, bumi ni, pas jin. Dia duduk tempat yang gelap-gelap tu. Ya duduk tempat gelap-gelap, lubang-lubang tu. Dia duduk biasa tu tempat dia. Lubang tu lah kita tengok lubang dalam hutan-hutan tu, lubang-lubang hak tu jangan ada kecing masuk dalam tu lah, ya kita menyakiti dia. Dia marah. Dia marah. Dia pada pasir gua-gua tu tempat dia tu. Tempat dia lagu tu. Sebab itulah manusia mula-mula ni Nabi tu dia buat amal di gua juga. Tapi apabila setelah daripada dibinakan masjid, maka syariat tu mana kata dimansuhkan. Dimasukkan semua buat ibadat di masjid belakang. Malaikat tepat hak dalil mari kata tak boleh buat di masjid. Tu bab istisna, kita kena ngaji dalam bab hukum syarak lah pula tu. Tu tepat hukum syarak pula. Masjid tu ada ahkam khusus tu. Masjid tu ada hukumnya khusus dalam syariat kita. Kena tahu kata boleh nak kecek gapo, nak buat gapo, nak guna gapo. Masjid tu ada cara dia dalam masalah faham ni.
Nampak je tak? Tu tempat-tempat yang kita kena ambil tahu di situ. Itu pendapat jumhur. Ada pun pendapat lagi. Ya ada dua, ya khilaf kan? Ya ada dua, ya khilaf. Khilaf ni faedah ke apa? Muhammad. Khilaf faedah ke apa? Hah? Gana atas? Derah sikit. Boleh maaf pergi mari. Entah? Nak berahmatkan. Adakah mutlakul khilaf ni rahmat? Semata-mata khilaf ni rahmat tak? Ke ittifaq rahmat? Semata-mata tak. Kita kena kait. Bukan mana semata-mata khilaf tu nak rahmat. Tak. Ada pun ikhtilafu ummati rahmatun. Itu tu hadis yang tak sabit pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan khilaf ni kebanyakan membawa kepada perpecahan kalau khilaf. Nampak tak? Membawa kepada perpecahan. Illa khilaf at-tanawwu'. Malaikat khilaf tanawwu', mana khilaf sama-sama ada hujah. Di antara hasan dengan ahsan, sebagaimana kita royak dah semalam tu kan, ahsan dengan hasan. Hak tu kita jangan sekat manusia. Kita buka. Tepat syarak buka, kita buka. Tapi tepat hak katuk, jangan buka. Khilaf tadad tak boleh. Banyak hak dok kata khilaf luar daripada ajaran. Kenapa herak khilaf ni benar ada asal. Al-aslu fiha mawjud. Asal dia ada, tu mana khilaf. Kalau luar dakhil masuk mari hak luar tak ada asal, hak tu bukan khilaf, itu panggil rengkok. Kenapa tu? Nampak tu tak? Kita nak setuh sikit sini. Ada satu orang di kalangan ahli ilmu lah, pangkat ada dah di depan. Ada apa ada depan? Ada dah di depan. Bahasa siapa panggil dora di depan. Nampak tu tak? Ataupun depan tu poso dora. Pu cuai sa terajan, doktor. Ataupun ro di depan. Banyaklah istilah-istilah, tapi hak naknya ikhwah kita di Malaysia mana kata ada dah di depan. Dia kata mana? Dia kata masalah ni kita tak nak besar. Masalah ni dia mau nak buat lah, tapi kita nak kecek min haisus syar'iyyah. Nak kecek tepat yang kita nak buat kena gantung dengan syarak. Kita nak syarak sendiri tak boleh. Kenapa ada amalan, tiap-tiap amalan pasti dia kena gantung dengan asy-syar'i, dengan syarak. Kita nak ambil masa 2 minit sini nak hurai faham. Lah mana? Dia kata ada orang tanya dia kata hukum syarak ni kita kena gantung di mana? Hukum syarak ni kalau kita nak gantung di mana? Gantung di Al-Quran was sunnah. Betul tak hukum syarak? Ini ijma' itu para ulama kita. Walaupun masadirut tasyri'iyah, masadir tepat kita nak gantung sumber agama pak hak ijma' hak tu, hak ittifaq. Ada Al-Quran, adanya Al-Hadisun Nabawiyah, Sunnatun Nabawiyah, ada Al-Ijma', ada Al-Qiyas. Nampak dah tu? Orang duk bubuh kata orang sunnah tak pakai qiyas, hak tu bahau pelawak hak tu. Tak betul. Zalim tu orang kecek lagu tu. Tak betul. Kita tu jangan percaya. Orang lain hak tak tahu, biarlah kita hurailah situ tu. Baik, tapi As-Sunnatun Nabawiyah ni kena gantung hak sabitah, hak sabit. Kalau tak sabit, tak nak gantung. Sungguh pada hai kayu tapi pahu nak gantung tak? Nak gantung? Tak seh, bagi akal kita. Dia mau tak buat apa tak gantung di hai kayu? Hamung gantung dulu, suruh aku. Hamung buat dulu. Nampak dah tu? Jadi hadis ni makna kata masalah nak sapuh muka lepas mayat. Di sisi ambo, dia mau nak sapuh, ke sapuh. Dia mau tak sapuh, tak sapuh. Tapi hak masalah orang tak sapuh muka yang gelebel demo kata kaum muda tak turut ulama. Nampak dah tu? Kaum muda tak turut ulama, nak jadi ulama sendiri gitu dan gini. Ini tepat hak yang jadi benda yang tak adil. Benda yang tak adil. Sedangkan
Kita nak buat kerja satu perkara, ini kita tak ada nak kecek bak tu, nak lalu. Kerana dah ada depan ni, kita nak kecek sama-sama orang reti. Nah, boleh jadi dia duk dengar. Boleh jadi dia dengar. Nak ayat tu sama-sama orang reti, nak kecek sama-sama orang ngaji. Orang tak ngaji biarlah, tak apalah, dia tak tahu nak buat gana, kita kena siap dia, rahmat dia, tak tahu. Nak ayat kata gapo? Nak ayat kata hadis tu hadis yang tak sabit. Hadis yang tak sabit. Bukan dhaif biasa, dhaifun jiddan. Dia kata Amirul Mukminin fil hadis fil akhir zaman. Mana khatimah al-muhaddisin. Itu Imam Ibni Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ibnu Hajar hukum kata hadis tu dhaifun jiddan. Tak boleh kita nak buat gantung, tak kira bab syarak, tak kira bab fadail a'mal. Tiba-tiba mari doktor ni royak kata, puak baru ya, tak sapu muka ni. Puak baru, puak tak bakal ulama, puak nak jadi ulama sendiri, gitu gini. Maslahat apa ya kecek lagu ni? Apa maslahat? Adakah yang tak tahu hadis tu darajat mana? Kalau tak tahu, izhab. Pergi kepada kitab takhrij bagi kitab azkar Imam Nawawi. Di dalam kitab Nata'ijul Afkar fi Takhrijil Ahaditsil Azkar. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Juzuk pertama. Tak baca, tak tengok. Kau kita nak kecek gapo-gapo. Heran tu. Makna kata kita nak royak gapo-gapo. Jangan kita tuduh kepada orang. Kita nak buat amal, hadis tu kena sabit. Okey. Kalau sabit sungguh, kita nak buat kerja. Tapi tak sabit, jangan kita buat. Heran tu. Ni cara dia. Kalau kita semaya di masjid mana-mana, di luar negara, tak ada siapa dia amal lah tu. Tak ada dia amal lah tu. Gilah di Mesir, sejak mana pun tak ada dia buat amal lah tu. Faham repat kita, dia tak tahu. Dia tak tahu ni orang hak tahu tu tak seroyak. Apa pun ada. Ni tempat yang kita kena duk royak kepada umat masyarakat. Nak sapu, sapu. Tak ada apa. Sebab dia luar pada semaya. Dah tak ada sakut pahak dengan semaya. Dah, cukup dah. Tapi orang yang tak sapu, orang beramal dengan hak asal. Sebab hadis tu tak sabit. Bukannya orang baru, kaum muda, tak pakai ulama, nak jadi ulama sendiri. Hak tu, hak pasal dah tak reti. Nampak tu tak? Tu dah depan tak reti. Ada video tu. Cuma malah, kita malah nak menakosyah banyak-banyak. Orang tak kenal, rakyat benar-benar ni tak setuju. Tapi nak kecek gapo-gapo tu kira tu dah, kira tu. Kita malah nak jadi kecek jadi banyak kali. Kita pakai ada belakang kitab. Hari ni kalau tak ada kitab PDF lana-lana, boleh nak tengok. Nak kecek gapo-gapo tu tengok dulu. Jangan duk jadi pasal kata nak jaga khisi, jaga maslahat saja, jangan buat gitu. Nampak tu tak? Ni perkara-perkara yang kita kena ambil tahu sini. Nah, kita kena ambil tahu. Benda tak ada besar kali. Ada satu risalah tu. Nah, kesilapan orang habis yang kata dia dok label kata tak turut ulama kamu dah berapa nama? Puak ni. Gana? Semaya tak sapu muka. Nampak dah tu? Imam Syafi'i pun tak sapu. Imam Ahmad pun tak. Kalau nak kira apa situ hingga Imam Nawawi pun tak sapu ke? Tak ada dalam kitab hal yang bab semaya tu sunat buat gitu. Nawi kita faham. Imrani lah banyak lagi tokoh-tokoh ulama Syafi'i. Tapi lah kita kena tahulah, kita kena merailah, tak apalah demo tak tahu tak nak buat gano. Jangan kita duk pasal itu sangat. Tapi nak oyak kata kita duk kecek sama-sama orang mengaji dah. Buat apanya jadi gitu lalu. Kenapa lah tu? Nak label kau orang, nak ban juga orang jatuh farid. Tak boleh buat gitu. Kita duk molek-molek buat kereta kita molek-molek, kita nak buat amal hak hadis sabit. Kalau tak sabit kita tak buat. Hak orang hukum tu bukan Albani. Nah, ni nak murih ke Albani sampai ke Ibn Hajar pun tak pakai juga. Kena ke lah tu? Kena lah tu? Tak boleh lah tu. Tak boleh. Itu apa panggil? Az-zul. Zalim. Nampak tu tak? Tu apa panggil? Zalim. Habis itu. Lepas tu, tengok. Hak akhir. Hak akhir ni, iaitu mengambil dalil oleh pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, ia kata ada juga di kalangan jin tu jadi rasul. Kita tahu dua. Makna kata luahlah ilmu kita ni. Dalil mana? Tengok.
Dalil daripada surah Al-An'am ayat 130. Ayat tu hak ulama wa ambil dalil tu. Mana? Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya ma'syaral jin, hei jamaah daripada jin dan manusia, tak ke datang kepada kamu rasul-rasul daripada kamu yang membacakan di atas kamu ayat-ayat kami dan memberikan amaran mereka itu terhadap kamu hari perjumpaan hari ini, iaitu hari jumpa hari kiamat ni, maka dikhitabkan kepada semua. Ya ma'syaral insi wal jin, ya ma'syaral jinni wal ins, khitab dua. Mana Tuhan tujukan perkataan kepada dua jenis, iaitu jin dan manusia. Maka Pehel kata jin tu ada juga jadi rasul. Tapi jumhur ulama jawab balik terhadap tu. Cara mengaji ya lagu ni ya. Jumhur ulama kata ini ayat ni boleh kita tanggung banyak makna. Jadi kok tu juga. Tanggung banyak makna di sini sebab ia tak sorah. Sebab ia apa? Ia tak sorah. Murak daripada Al-Majmu' tadi, hak daripada ya ma'syarul jinni wal ins, hak jamak tadi itu maksudnya khitab kepada semua, panggil pada semua. Tak ada menunjuk zahir-zahir, nyata-nyata kata jin tu adalah jadi rasul juga tak. Maka ulama jawab kata urusan ni tak sedut kecek banyak. Bukan kita duk khilaf siapakah, tak boleh nak semaya sekali tentang masalah adakah rasul tu daripada kalangan jin tu jadi rasul juga. Terkadang kita besar salah-salah lah tu. Nah, orang kalau lah tak sampai ilmu sungguh dia besar benar-benar lagu tu. Tak ingat zaman dulu. Dok bahas masalah apa nama warna gapo. Azakumullah hanying bagi ashabil kahf. Hak ni kata warna kuning, hak ni kata warna hitam. Allah, sampai kata tak semaya lagi mari. Itu bukan dah, itu panggil zaman dulu lah. Nah, zaman kita ni tak boleh buat lagu tu. Hak pentingnya, hak akhir, semua jin dan manusia itu kena ditaklifkan. Mana kena taklif. Apa makna kena taklif? Makna kena tekanan oleh Allah Ta'ala, suruh amal. Suruh berimeh, suruh amal yang salih. Dalil, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Itu makna hak naknya. Dia nak ada rasul, tak ada rasul, mayahimun ni. Mana tak ada jadi pelik bagi kita. Tapi kita duduk dengan pendapat jumhur kata Nabi daripada kalangan rasul di kalangan manusia jadi rasul bagi jin juga. Sudah. Dalil kita ada sebagaimana kita baca daripada surah Yusuf ayat yang ke-109. Nampak tu tak? Maka jin ni adalah dia tu alam ghaib. Alam ghaibi. Alam ghaibi. Dia ni adalah tak menzahirkan bagi kita malaikat apabila ia nak menzahir, ya zahir. Jin ni kalau ia nak menzahirkan, ia menzahirkan berbagai-bagai rupa. Ia tak menzahirkan rupa yang asal. Sebab manusia ni ia tak sih. Nak tengok-tengok benda lagu tu, waktu tidur tepi tu gak, tak ada apa. Nah, ia tak sih. Tapi ia kalau ia nak berupa, ia rupa dengan benda lain. Rupa dengan benda lain. Tapi ulama jawi kita ia katalah wallahu a'lam, jin ni apabila nak rupa dengan rupa apa tahu tak? Rupa kera. Ia mari sepanggil King Kong tu kan? Kera hak besar tu, ia marilah rupa tu. Setengah-setengah daripada alim ulama kita. Terkadang mari rupa hak lain. Nah, mari rupa hak lain. Saya tu hari ada saudara kita tu, Ustaz Hafiz tu alaihi rahmatullah, nak meninggal. Ya muzahir, kita nampak besar-besar tu ya sosok. Ya tepuh kita ni, kita nak turun semaya ni, tepuh baju kita ni. Angin tak ada, ya tepuh kan? Kesok. Kuat nanti ni duduk main. Panggil menatek dia. Astagfirullah. Mana kata ni, ia ni mana kata kuat. Apabila ia beripung dia tu, golek ke belum daripada waktu fajar. Waktu tu pok ia kuat. Juga waktu maghrib. Sebab tu lah orang-orang tua kita dah hajar molek dah tu tak kena ada baik kipas. Masuk dalam rumah waktu maghrib tu jangan duk main kok apa nama tata batah ke main kaki-kaki rumah, masuk dalam rumah. Waktu tu waktu dia.
Kalau dia semak kita kena waktu baik, tu kena ada ilmu suku lah masalah jin tu. Nampak tu tak? Boleh nak kecek masalah jin tapi bab lain. Ada juga ilmu tu, tak ada kena bimbang. Belajar dari dengan tok-tok guru sana tu bab jin, cara-cara dia. Nah, cara-cara dia. Itu bukan tempat dia lah kita nak bicarakan di sini. Bukan tempat dia. Insya-Allah kita akan bicara pula pada perjumpaan kali yang lagi akan datang, iaitu bil haqqi wal huda wa bin nuri wad dhiya. Wa bin nur wad dhiya biiznillah taala pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Pada malam ni janganlah kita terlupa selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sebab malam ni malam Jumaat. Kita siap sedia baca surah Kahfi ke bagi mereka yang pegang kata hadis tu sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Nah, bahkan jumhur ulama kata hadis tu sabit. Hadis tu sabit, bacalah, tak ada masalah. Tak saya baca, orang kata hadis tu tak sabit, duk khilaf ke? Tak ada masalah. Tapi kita ikhtiyar baca, tak ada masalah. Tapi selawat kepada Nabi banyak serta kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala jagakan kita wisihat wal afiyah, jaga iman kita, jaga pahaman kita, jaga amal ibadat kita supaya kita duduk di dalam jagaan Tuhan selamat dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ihfazna min kaydil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahidin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.